Saya buat contoh tuan-tuan, banyak kali saya buat contoh. Agama ni kalau kita ikut pakej yang Nabi bawa, kita sebenarnya tak banyak masalah. Tapi orang mau buat pakej yang lain, kerana dengan pakej yang lain tu dia boleh mendapat habuan yang lain. Yang marah ni dengar pergi habis dulu. Saya buat contoh, banyak kali saya buat contoh. Tawaf Kaabah, berapa kali tawaf? 7 kali tawaf. Bismillah, Allah Akbar, tawaf. Antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad, Nabi ajar doa. Doa tu kebanyakan orang hafal. Apa dah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa betul-betul. Ni siapa yang pergi umrah, pergi haji, doa betul-betul. Insya-Allah Allah bagi khairud dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Allah lapangkan rezeki, bagi kehidupan. Tapi orang agama ni, saya tak cerita bukan negara kita ni cerita tu di Kenya, di Afrika ni. Dia tak puas hati, bukan dia tak puas hati, dia rasa kalau ajak mereka tawaf saja, baca, mereka semua akan independen, tak bergantung pada ustaz. Saya balik kepada tawaf tadi. Bila kawan tu boleh tawaf sendiri, bila tawaf sendiri, tak ada apalah ustaz tu dapat. Dia bagi tahu, makcik, kalau makcik pergi umrah, pusingan pertama makcik kena baca doa ni. Padahal Nabi tak tetapkan kita doa lah, semua orang banyak hajat dah, nak baca Quran boleh, nak doa boleh. Pusingan pertama doa ni. Makcik tu tengok panjang, tak payah dah. Pusingan pertama tak payah dah, doa hak ustaz bagi. Pusingan kedua, pusingan ketiga, kena pusingan ketujuh makcik kata tak boleh. Makcik ingat dah ni nak baca apa ni? Tak ingat lah ustaz. Makcik tu pula first time nak pergi Kaabah pun kali pertama nak tengok Kalau makcik tak ingat, makcik kena beli buku saya buat. Dia bagi tahu pusingan pertama, pusingan kedua baca apa. Jadi dapatlah buku. Untung jual buku dah, RM10, RM15. Makcik ni baca pun merangkak lah. Tak apa, saya ada buat audio. Makcik bubuh di telinga, dia baca, makcik ikut pelan-pelan. Macam mana? Yang ni kena beli. Satu set RM200, 10 makcik RM3,000. Saya nak buat satu contoh bagaimana apabila kita tokok tambah, kita boleh buat duit. Para ulama bincang tentang hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada si mati. Di dalam mazhab Syafi'i, dalam pegangan pandangan Al-Imam Syafi'i, memang tak sampai pandangan Imam Syafi'i. Ini disebut oleh Al-Imam Nawawi yang mazhab Syafi'i. Dia sebut itu merupakan pandangan dalam mazhab Syafi'i yang disebut dalam syarah Sahih Muslim. Tapi kebanyakan ulama kata baca Quran sampai. Kalau kita baca Fatihah, kita kata ya Allah, pahala ni berikanlah kepada si mati. Kalau Allah mustajabkan doa kita, sampailah pahala kita pada si mati. Termasuk yang menyokong pandangan ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ibn Taimiyah pun kata ya, sampai. So not the issue. Habis tu macam mana kalau orang tanya, kalau satu orang duduk, tuan-tuan ada ayah, mak meninggal ataupun saudara meninggal, tuan-tuan kata qul huwallahu ahad, Allah bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian tu, ya Allah, jadikanlah pahala bacaan ni kepada sahabat saya.
Kalau Allah terima, pahala tu jadi untuk dia. No issue. Khilaf mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tak menolak pandangan itu. Tapi itulah khilaf. Tapi pasal apa? Dia berkelahi ni. Berkelahi ni pasal apa? Berkelahi ni bukan pasal bab tu. Bab hak baca ada tekong tu. Sebab tekong hak nak dapat makan, tekong hak nak dapat duit poket, dia kata kena baca hak package tu. Hak package ni kita habaq dah. Yang kita tak setuju tu package hak dia ambil tu. Package kena dengan nasi minyak, nasi kuning, nasi apa ni. Hari yang ketiga baca apa, kalau nak baca kena bayar berapa teh kubur. Yang tu yang kita bincang. Kalau mati kena bagi 2,000, hak ni batil package 5,000. Sebenarnya dia bukan bantah hak mana kita bagi tahu fuqaha punya pandangan tu, kita pun bagi tahu. Dia bantah sebab kita kata dia tak boleh ambil tu. Seperti mana kata dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, kalau dia mengambil upah, berartinya dia baca kerana nak mendapat habuan. Bila dia dapat habuan, dia tak dapat pahala kerana dia baca kerana bertujuan nak dapat duit dunia. Faqidu syait la yu'ti, kata Arab. Sesiapa yang kehilangan sesuatu, ia tidak dapat memberi. Dia marah kes tu, bukan kes tu, bukan kes fuqaha tu. Hatta pandangan-pandangan, katalah orang meninggal, satu orang amalkan qaul yang dia anggap tidak kuat di segi hadis. Wahai fulan bin fulan, sesungguhnya neraka itu benar, syurga itu benar. Seperti mana dalam riwayat Abu Umamah Al-Bahili disebut oleh Imam Ibn Nawawi dalam Majmu' Syarh Muhadzab, dia kata salih. Walaupun hadis itu seperti mana yang dibahaskan oleh para fuqaha, para ulama hadis, di segi kontennya tidak memenuhi dan sanadnya juga dhaif. Tapi tak apalah kalau dia amal tak ada. Tapi yang dia bangkah tu package tu yang hilang tu. Package hak dengan payung, package hak mai, package hak sampul, yang tu yang menjadi, itu sebenarnya isu ketegangan tu. Pasal dia kata mana lah ni mati pun tak bagi kita buat apa dah. Bila kita balik kepada krisis dalam banyak keadaan, saya tak menafikan ada yang pure ilmiah, tetapi dalam banyak keadaan ialah krisis yang berlaku ialah krisis kau kacau poyok nasi aku, yang tu. Agama, jika kita semua dapat membebaskan banyak kepentingan diri kita, banyak hal yang dapat kita baiki umat ini. Saya bercakap ni pun belum tentu saya bebas, tapi kita kena berusaha seperti itu.